Assalamualaikum. Bersama saya lagi dalam Adiba Channel. Okey, jangan lupa like dengan subscribe ya untuk mendapat informasi kesihatan yang berkaitan dengan masyarakat dekat seluruh dunia ini. Okey. So hari ini apa yang kita nak cerita ya? Okey, saya akan cerita pasal buah sir. Kalau nak tahu, jangan lupa tengok sampai habis ya. Okey, so mesti semua orang tengah excited nak tahu pasal buah sir ni kan. Okey, buah sir ni memang sebenarnya sangat common dalam masyarakat kita. Okey, sangat common terutamanya dalam golongan masyarakat yang berumur 30 tahun dan ke atas. Okey, semua orang pernah dengar pasal buah sir ni, tapi kadang-kadang masyarakat ni dia malu kenapa dia ada buah sir kan. Malu nak mengaku dia ada buah sir. Okey, tak payah malu. Okey, buah sir ni sangat common lah. Okey. Okey, mesti semua orang macam nak tahu kenapa jadi buah sir, apakah faktor dia, apakah simptom dia, apakah masalah dia. Okey, so macam mana kita nak rawat buah sir ni? Buah sir ni boleh dirawat ke tak? Mestilah boleh. Okey, so buah sir ni adalah salur darah vena yang terdapat di bahagian rektum ataupun dubur. Okey, nanti saya sertakan apa itu rektum, apa itu dubur gambarnya. Supaya anda semua tahu di mana kedudukan buah sir sebenar. Okey, so buah sir ni dia akan jadi masalah bila salur darah dia tu menjadi bengkak ataupun radang. Okey, so pesakit akan cakap rasa sakit-sakit, rasa berdarah, rasa gatal. Okey, itu semualah. Okey, so buah sir ni ada dua jenis. Buah sir luaran dengan buah sir dalaman. Apa bezanya? Ada bezanya. Buah sir dalaman ada masalah dan simptom yang berbeza dengan buah sir luaran ni. Okay. Buah sir dalaman ni kebiasaannya berlaku apabila salur darah vena tu dia menjadi bengkak di bahagian lapisan rektum. Okay. Di dalaman lah. So saya akan sertakan sekali dengan gambar. Okay. Bahagian manakah buah sir dalaman ini? Okey, so biasanya pesakit akan mengadu bila dibuang air besar, dia akan keluar darah sekali, fresh blood. Okey, ketika tu rasa macam kenapakah keluar darah? Itu boleh menyebabkan pesakit rasa takut lah, okay, daripada mana keluar darah ni. Okay, itu salah satu masalah dan simptom pesakit yang mengalami masalah buah sir dalaman. Okay, yang kedua, pesakit juga akan nampak ada unjuran. Okay, dia akan rasa unjuran ataupun lebihan yang terkeluar daripada rektum tu lah ataupun dubur tu. Unjuran ni sama ada boleh hilang macam tu sendiri ataupun dia akan ditolak masuk balik dalam. Macam tu. Dia boleh tolak masuk balik dalam dubur kita. Itu adalah buah sir dalaman. Okey, next kita masuk dalam kategori yang kedua, iaitu buah sir luaran. Bagaimana buah sir luaran ni terjadi? Biasanya buah sir luaran ni disebabkan oleh salur darah vena yang berada di bawah lapisan kulit di bahagian luar dubur. Okey, biasanya pesakit akan merasa bengkak, pedih, gatal dan berdarah semasa membuang air besar. Okey, tahap kesakitan yang berlaku kepada pesakit ini dia berbeza-beza. Ada sesetengah akan merasa sakit sangat ataupun sakit biasa-biasa je. Okey, jadi dia berbezalah kepada setiap individu yang mengalami masalah buah sir ni. So biasanya buah sir ni akan menyebabkan pesakit rasa tidak selesa. Okey, terutamanya ketika mereka membuang air besar. Okey, masalah buah sir ni perlu diatasi, tapi kenalah tahu apakah faktor-faktornya. Okey, faktor pertama adalah sembelit. Okey, sembelit ni terjadi apabila kita ni kekurangan air ke, makan terlalu sikit buah-buahan, sayur-sayuran. So, kita tak mencukupi serat. So, akan menyebabkan sembelit. Okey, sembelit ni akan memberikan tekanan ketika kita meneran di bahagian yang terbabit. So, ia akan mengundang kepada buah sir lah. Okey, yang kedua, penyakit buah sir ni boleh terjadi dalam golongan ibu mengandung. Okey, kenapa? Sebab pembesaran janin akan memberikan tekanan di bahagian tersebut ataupun perubahan hormon yang terjadi kepada ibu-ibu mengandung. Yang ketiga, kebiasaannya terjadi kepada individu yang terlalu
berdiri lama. Diri saja 24 jam berdiri, tak duduk-duduk. Ia akan mengundang kepada masalah buasi juga. Dan seterusnya, disebabkan oleh kita ni selalu mengangkat benda yang berat. Okay, angkat berat. Semua akan boleh menyebabkan buasi juga. Okay. Okey, untuk masalah buasi ni, kebiasaannya kita akan merawat simptom-simptom pesakit. Okey, kita akan bagi ubat tahan sakit untuk mengurangkan masalah kesakitan lah. Okey, kita akan bagi ubat tahan sakit lah, tak kira lah paracetamol ke Panadol ke, sama ada ibuprofen ke terpulang. Okey, tahap kesakitan individu tu berbeza. So kita akan treat patient dengan memberi ubat tahan sakit. Okey, yang kedua kita bagi ubat sapu. Okey, ada juga ubat sapu yang kita sapu di bahagian buasi supaya mengurangkan dia punya bengkak ataupun sakit. Okey, yang ketiga kita bagi ubat suppository, kita masukkan ke dalam bahagian dubur. Okey, itu pun sama untuk treat simptom juga. Okey, dan bagi mengurangkan masalah buasi ni juga, kita boleh nasihatkan pesakit untuk merendamkan bahagian sakit tu di dalam air garam. Okey, ataupun kalau bengkak, kita boleh letak ais dekat bahagian buasi tu untuk mengurangkan bengkak. So, jangan lupa untuk dengar nasihat saya untuk makan buah-buahan dan kurangkan sembelit dan minum air banyak, supaya tidak berlakunya masalah buasi ni. So, buasi ni boleh terjadi lagi sekali kalau korang tak treat daripada awal. Okay, last option untuk buasi adalah kita buat pembedahan lah kepada pesakit yang terlalu teruk. So, anda dah tahu apa itu buasi, apakah faktor dia, macam mana kita nak rawat dia. So, korang kenalah jaga pemakanan korang. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Minumlah air secukupnya supaya mengelakkan daripada sembelit. Okay, sembelit boleh menyebabkan buasi. Okay, last sekali, jangan lupa untuk like dengan subscribe channel ini untuk mendapat info-info yang menarik lagi di video-video yang akan datang. So, dan saya berharap info yang saya bagi kepada anda hari ini dapat memberi manfaat di masa yang akan datang. Ataupun bolehlah tolong beritahu dekat kawan-kawan. Okey, itu sahaja daripada saya hari ini. Bye!